Dengan tidak membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput pembentang seterusnya, Saudara Awaludin Ramli, yang akan memperkatakan tentang sejarah masyarakat Kampar di Pahang dan tokoh-tokohnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejarah sosial masyarakat Kampar di Pahang secara amnya dan Temeloh khususnya. Kerana Pahang tu adalah negeri yang terluas, jadi coverage dalam masa yang singkat saya terpaksa menumpukan lebih kepada tempat yang saya lebih arif, iaitu Temeloh, tempat saya dilahirkan. Next. Pendahuluan, saya di sini cuba membincangkan tentang sejarah perkembangan masyarakat Melayu Kampar di Pahang dan di Temeloh khususnya. Saya ingin menyentuh asal-usul sejarah kedatangan, penempatan serta perkembangan dan peranan etnik minoriti Melayu yang terlibat dalam pembangunan negara Malaysia moden. Saya juga ingin menyentuh integrasi dan pegangan adat, perkembangan sejarah dan tradisi merantau dan penghijrahan masyarakat Melayu Nusantara. Perhubungan akrab antara Pahang dan Kampar kerana Kerajaan Sriwijaya telah begitu lama dikaitkan yang juga pernah bertapak di Pahang. Hubungan kerajaan sekitar Nusantara sebelum penjajahan Barat yang melibatkan diplomatik dan dagang di abad ke-15 dan sebelumnya memang begitu rapat dan kita tidak dapat nafikan lagi. Next. Istilah tanah Melayu, tanah seberang di alam Melayu itu dan bukti bancan pada tahun 21 merekodkan terdapat lebih kurang 8 suku etnik Melayu Indonesia bermastautin di Melaya. Dan penghijrahan di abad 1920 ini bukan fenomena baru tetapi sebab push and pull factor yang berubah mengikut zaman. Faktor penghijrahan yang tidak sama kalau dibandingkan dengan penghijrahan masyarakat Cina atau India ke Melaya di zaman yang lampau. Dan merantau tu kita tak adalah satu budaya etnik Kampar dan Minangkabau dan khususnya Melayu Nusantara amnya. Jadi kalau kita lihat daripada dulu, kalau orang tua saya katanya masa kecil dulu dia ada satu adat yang mengikat kain kuning di poran rumah tu. Dia kata kalau selagi tak balik, kalau nak meminang di kampung tu tak dapat, dia kata. Jadi saya juga ingin menyentuh balik dengan peta lama, the map of the country where the Melayu language is spoken. Jadi itu satu gagasan besar dan Melayu itu kita tidak bahawa Melayu itu adalah mereka yang bertutur dalam satu bahasa dan banyak bertaburan di negara daripada selatan Thai sampai ke Filipina dan sampai ke Sulawesi. Ya, okey. Nah, hubungan kerajaan di sekitar Nusantara sebelum penjajahan Barat melibatkan diplomatik dan dagang. Jadi objektif saya ialah membezakan hijrah Melayu Nusantara dan migrasi Cina dan India ke Melaya pada zaman dahulu. Melayu Kampar yang berpindah dan berhijrah dalam daerah yang budaya yang sama. Jadi kita bukan pergi misalnya masuk tempat teritori, masalahnya kita berpindah ramai-ramai pergi ke Perth ke mana ke, itu lain. Ini budaya sama, agama sama, jadi mereka berpindah dalam keadaan itu. Tradisi dan konsep merantau orang Kampar yang adalah tradisi penting dan kekal penting sehingga hari ini. Kerana hari ini walaupun mungkin tidak menyeberangi sempadan, apabila dia dah lepas, dia dapat ijazah atau apa pun, dia akan keluar kat rumah. Kita dah tak tahan dah dekat rumah kita. Membincangkan faktor penghijrahan dan penantau ini daripada aspek ekonomi, sosial dan politik serta menyingkap kenapa, bagaimana, bila, siapa dan bagaimana. Mempertahankan identiti dan adat serta cara hidup serta integrasi dalam masyarakat tempatan. Sama tapi tak serupa akan mengimbau kepada kajian-kajian lanjutan supaya kita dapat menyelami apa yang membuatkan masyarakat Kampar yang ada di merata Malaysia ini biasanya lebih daripada orang lain. Jadi dia ada some secret ingredients yang ada di dalam mereka yang orang perlu singkap mempelajari apa that extra spices yang ada itu. Jadi dalam konteks ini perbincangan saya ingin menyentuh tentang orang Kampar di Pahang tadi. Jadi Pahang ni ada daerah-daerah Kuantan, Pekan, Rompin, Maran, Temeloh, Jerantut, Bentong, Raup, Lipis,
Cameron Highland dan Bera. Kalau kita tengok tebaran orang Kampar di Pahang tu, dia lebih kurang mengikut hala sungai. Dua sungai yang besar iaitu Sungai Pahang. Kalau daripada Pekan dia sampai ke Lipis tu, rata-rata kalau tiap-tiap bandar tu boleh katakan memang ada orang Kampar. Juga daripada Sungai Semantan tu, kalau Sungai Semantan tu kualanya di Kuala Semantan iaitu yakni Temeloh, dia akan terus pergi sampai ke Bentong, terus Lancang dan sebagainya. Kalau di situ tu banyak kampung-kampung yang kadang-kadang pure orang Kampar dalam dia. Saya keluarkan sini sebenarnya daripada Kampar ke Temeloh tu saya ukur directnya tak berapa jauh sangat, 400 km aja. Ya. Jadi 400 km tu kalau kita bawa daripada Kampar ke baru sampai ke Medan rupanya. Jadi bukanlah sesuatu yang jauh. Masyarakat dalam Perkembangan Negeri Pahang, taburan masyarakat keturunan Kampar agak merata di seluruh Pahang, terutama yang selari dengan anak sungai iaitu Sungai Pahang dan Sungai Semantan. Kampar juga ramai bermasyarakat di Dong Raup dan kemungkinan mula meneroki Raup melalui jalan pintas Banjaran Titiwangsa kerana ramai di Perak masa tu. Jadi bila ada apa-apa dia cross daripada Titiwangsa tu boleh masuk ke Raup, tapi dia tidak jauh. Yang belah lain ini dia akan datang kemungkinannya melalui jalan Muar, dia masuk ke sungai kerana dulu daripada Muar tu kita boleh bersampan daripada Muar terus boleh sampai ke Pekan. Kalau kita kaji dalam sejarah yang lebih lama, di zaman Portugis dulu, zaman Portugis peta Melaya ni kadang-kadang dia bagi dua je kerana laluan itu terlalu besar sehingga kan dia boleh terus pergi ke Pekan daripada Muar. Belah bawah tu macam pulau lain gayanya. Orang-orang keturunan Kampar juga ada di Kuala Lipis, di Jerantut, terutama di kawasan Jerantut Ferry, Kuala Kerau dan Kerdau. Di Temeloh mungkin jumlahnya adalah antara tempat yang paling ramai, ya. Dan mungkin sekali kalau berbanding pada tempat-tempat lain, mungkin di Temeloh itu antara yang paling ramai lah. Jika kita mudik pula daripada Sungai Semantan, orang Kampar ramai berada di Kampung Bangau Tanjung, di Paya Kecil Hilir, di Kampung Batu Satu, di Kampung Haji Ali, di Gantok, Mambang Berulang, Sungai Ara, Tanjung Kerayung dan Kampung Batu Kapur dan terus hingga ke Lancang. Itu kalau itu Sungai Semantan memang. Tapi sungai itulah sebab masa dulu sungai itu adalah highway. Orang Kampar juga ramai di Pekan. Mereka dulu berniaga dan mereka yang di Pekan ni agak hampir dengan istana dan mereka selalunya menyediakan segala keperluan raja, kain-kain, pinggan mangkuk, songkok raja semua dibuat. Di Maran, di Cenor dan Durian Tawar juga terdapat kedudukan orang Kampar tetapi agak lebih kecil. Di Kuantan terdapat ramai orang Kampar terutama di Batu Sembilan dan di Galing, dan di bandar Kuantan itu sendiri terdapat beberapa restoran keturunan orang Kampar. Pembukaan skim-skim Felda merata tempat di Pahang juga melibatkan orang Kampar migrate, dan ini adalah baru dalam 60-an dan 70-an, dan itu telah melebarkan lagi jaringan orang Kampar di Malaysia ini. Perpindahan disebabkan kerjaya dan pekerjaan menambah lagi tebaran keturunan Kampar ke seluruh negara. Keadaan di Pahang agak unik kerana selalunya kalau ada orang Kampar akan ada juga orang Minang, ya. Dan selalunya perkahwinan orang Minang dan orang Kampar itu memang lazim berlaku. Kadang-kadang dia dah kahwin baru tahu isteri dia Minang. Di suatu masa terutama sebelum merdeka, orang Kampar sangat susah membenarkan anak-anak gadis mereka berkahwin dengan masyarakat tempatan. Ini satu kelaziman masa dulu. Kalau nak kahwin dengan orang tu, agaknya merah telinga. Tapi kalau anak lelakinya tak pula dihalangnya. Pada awal kurun ke-20-an, laluan sungai digunakan untuk ke Pahang. Laluan ini adalah melalui Muar, melalui Sungai Muar ke Jempol dan melintasi kawasan penarikan, masuk ke Bera dan masuk ke Sungai Pahang. Ada juga laluan laut yang melalui Singapura sampai ke Johor dan singgah ke Pekan. Ada melalui Perak, meredah gunung dan hutan, dan ada juga yang mungkin masuk ke Singapura melalui jalan kereta api. Sebab jalan kereta api kalau kiranya tahun 10-15 tu dah ada dah mula start ke sampai ke Kelantan. Banyak orang tak tahu dalam sejarah Pahang, cerita Datuk Bahaman tu sebenarnya dia juga adalah orang
Bangkinang ya. Ayahnya Tunku Imam Noh tu berasal daripada Bangkinang, tapi maknya rasanya orang Bugis. Imam Rasul juga dikatakan perhubungan antara ini datuk ayah kepada Mak Kilau, kemungkinan besarnya adalah antara orang Kampar dengan orang Rawa. On both sides of the strait. The first Datuk Amir Guntur Kampaputra ialah Presiden Ikmal sejak Ikmal ditubuhkan. Beliau punya kerjaya cemerlang di dalam Angkatan Tentera Malaysia dan beliau ialah anak Kampar dari Mentakap Pahang dan beliau telah menjawat jawatan sehingga ke Major General itu pada tahun 2000 sebelum beliau bersara daripada Angkatan Tentera. Beliau ialah kemungkinannya ialah orang pertama di sebelah sini di Malaysia atau juga anak Kampar pertama di sebelah Indonesia yang pernah menjawat jawatan setinggi itu di dalam Angkatan Tentera di Malaysia atau Indonesia. Dari bidang korporat, kita punya Datuk Gumuri Hussein. Beliau ialah pengerusi SME Bank dan juga pernah menjadi Managing Director Penerbangan Malaysia Berhad dan bekas senior partner dan deputy chairman PricewaterhouseCoopers Malaysia, Exim Bank, Media Premier, KUB, lepas tu Sri Malaysia, MAS, Kurnia Setia, Institute of Chartered Accountants dan lain-lain lagi. Khalil Ibrahim ialah seorang pelukis dan berasal daripada Kerdau, Pahang. Beliau telah banyak mengadakan pameran-pameran di dalam negara dan luar negara dan lukisan-lukisannya punya gaya tersendiri yang beliau antara tempat-tempat yang beliau telah mempamerkan lukisan-lukisannya termasuklah Australia, Belgium, Bosnia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Perancis, Jerman, Hong Kong dan lain-lain lagi. Kita juga punya seorang pengarah filem, penulis skrip dan penerbit filem di kalangan orang-orang Kampar dari Pahang. Beliau ialah saudara Uwe Haji Syahri. Beliau mendapat latihan di New York School of Social Research dan mempunyai beberapa filem yang dikreditkan atas namanya dan juga memenangi anugerah-anugerah di filem festival di peringkat negara dan juga di peringkat di Cannes. Satu lagi tokoh anak Kampar dari Pahang ialah arwah Sudirman bin Arsyad. Beliau ialah seorang penyanyi, seorang penghibur dan telah memenangi penghibur nombor 1 Asia pada tahun 1989 di dalam satu pertandingan di London. Beliau merupakan seorang yang mempunyai pelbagai kebolehan. Selain daripada menyanyi, beliau adalah penghibur yang tidak asing, pengubah lagu, seorang peguam, penulis, pengarang dan juga pelukis kartun serta usahawan dan juga pelakon filem.
Itulah antara kebolehan-kebolehan yang beliau paparkan semasa hayatnya. Jadi masyarakat Kampar dan perkembangan di Pahang ni kirasanya saya ingin paparkan buat masa ini dalam masa yang begitu singkat, dan saya mohon maaf sekiranya kalau ada saya tersilap kata ataupun tersalah bahasa, dan sekian, terima kasih.